Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam Pendidikan Islam tahun 5 bidang sirah. Ya. Hijrah membawa rahmat bahagian yang kedua. Ya. Bahagian pertama kita dah belajar maksud hijrah, kemudian faktor-faktor perpindahan Nabi. Yang pertama perintah daripada Allah, yang kedua ancaman daripada musyrikin Mekah kepada orang Islam pada ketika itu. Kemudian yang ketiga pelawaan daripada penduduk Madinah. Okey, hari ini kita nak lihat buka muka surat 136, kita nak lihat peristiwa hijrah Nabi, perjalanan peristiwa hijrah Nabi itu. Adakah Nabi berhijrah begitu saja ataupun ada perancangan-perancangan dia? Apakah cabaran yang dihadapi oleh Nabi? Mari kita lihat ya. Okey. Kita tengok muka surat 136. Okey. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang ni bahagian ni Ustaz tak besarkan. Kamu tengok dalam buku teks betul-betul Nombor 1 ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Sebelum Nabi berhijrah, ya, penduduk Islam telah berhijrah. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang kebaikan berhijrah. Ya, bagaimana Allah membantu mereka yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi belum lagi diizinkan untuk berhijrah. Maksudnya yang berhijrah sebelum ni semua tu adalah orang Islam yang lain. Nabi tak termasuk. Ya? Baik, maka Nabi duk tunggu bila arahan Allah. Maka datanglah malaikat Jibril memberitahu Nabi bahawa ketika inilah Nabi perlu berhijrah. Kerana apa? Kerana ada orang dah merancang nak membunuh Nabi. Maka Nabi pun bila dapat pemberitahuan daripada malaikat Jibril, maka Nabi pun bersiap. Apa Nabi buat? Nabi telah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan berjumpa, mereka merancang sesuatu. Mari kita tengok apakah perancangan tersebut. Ya? Pertama, Nabi SAW telah melantik iaitu Abdullah bin Uraqiq, iaitu seorang musyrik. Maksudnya orang bukan Islam, tetapi baik kepada Islam. Ya? Jadi apa tugas dia? Diupah menjadi penunjuk jalan, iaitu jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Sebab apa? Ya? Tujuan dia mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Sebab itu Nabi tak ambil jalan biasa. Ya, macam jalan lebuh raya, Nabi tak ambil jalan lebuh raya. Tapi contohlah ya, Nabi ambil jalan kat bawah. Kenapa? Jarang dilalui. Kalau ambil jalan utama, apa jadi? Orang akan jumpa, peniaga-peniaga yang lalu akan nampak Nabi, maka mereka akan sampaikan berita ini kepada penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah akan cari Nabi. Ya? Jadi Nabi takkan sempat sampai ke Madinah. Sebab itu Nabi ambil jalan yang jarang dilalui. Mari kita tengok macam mana jalan tu. Ni Madinah, ni Mekah di sini. Nabi berada di sini. Yang putih tu adalah jalan yang biasa dilalui oleh orang, peniaga-peniaga dan sebagainya. Tapi Nabi ambil jalan warna hijau. Ya? Tengok Ustaz buat sedikit animation dia, tengok. Berliku-liku kona macam ular. Ya? Lintas sikit jalan utama. Ya? Kemudian dan jalan yang Nabi ambil tu berbatu-batu, memang orang tak lalu. Maksudnya perjalanan Nabi ni sangat mencabar. Lebih kurang dalam 14 hari perjalanan Nabi, ya? Yang penuh kesabaran. Jaraknya lebih kurang 400 km. Mekah ke Madinah. Jadi Nabi ambil jalan yang jarang dilalui oleh orang lain. Ya? Baik. Tengok. Habis. Yang pertama, ya, Ustaz letak gambar unta ni kenapa? Sebab nak bagi kamu ingat. Abdullah bin Uraqiq ni penunjuk jalan. Lantik yang pertama. Okey, baik. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Apa tugas dia? Ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Thur. Nabi rancanglah lepas keluar daripada Mekah ni akan pergi ke Gua Thur. Ya? Jadi mesti ada orang yang akan sampaikan maklumat bagaimana keadaan orang kafir ataupun musuh-musuh yang berada di Mekah. Mereka sedang buat apa? Kan? Jadi perlu ada. Kita sekarang ada handphone, tak apalah, boleh telefon. Dulu tak ada. Kan? Jadi perlu seorang penyampai maklumat. Siapa dia? Anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Dia duduk balik pergi Mekah. Ya?
Petang balik pergi ke pusat Mekah kat Kaabah tu, dia ronda-ronda. Petang dia naik balik pergi kat Gua Sur. Dia cerita dekat Nabi. Esok dia turun pula selama 3 hari. Ni ya, untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Nampak tak perancangan Nabi? Kalau tak ada maklumat, Nabi tak tahu. Ya. Kau lagi Nabi keluar-keluar tu orang tengah cari lagi. Maksudnya Nabi nak tahu maklumat tu. Baik. Seterusnya, kita tengok pula yang ketiga. Asma binti Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar juga. Apa? Ditugas menghantar makanan. Ialah dah menyembunyikan diri dalam gua. Nak masak macam mana? Jadi perlukan bekalan makanan. Ditugaskan Asma binti Abu Bakar memastikan bekalan makanan mencukupi. Baik. Kemudian kita tengok pula yang terakhir, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Apa tugas dia? Ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan mengambilkan susu. Amir Fuhairah ni akan bawa kambing mai ke Gua Sur tu. Mai ke Gua Sur tu buat apa? Ambil susu. Dan bila kambing lalu, tutuplah kaki-kaki orang yang lalu nak pergi ke Gua Sur tu. Asma dengan Abdullah duk ulah alik tu. Jadi supaya musuh tak tahu kata ada orang di sekitar tu. Tengok kambing, kambing lalu dah padam dah kan. Nampak tak? Nampak simple tapi sangat bijak. Ya. Perancangan ni sangat rapi. Okey, baik, kita tengok lagi. Tu, mengelak jejak musuh, memastikan bekalan minuman yang mencukupi. Tengok macam mana Ustaz buat sedikit ni. Kita tengok. Ni Gua Sur. Ya, Gua Sur. Ni Ustaz buat gambar sikitlah kan. Ni Asma dengan Abdullah ni selalu lalu. Ya. Tengok apa jadi. Tapak kaki ada. Kan? Jadi bawa kambing mai. Tu Ustaz bagi gambaran kat kamu. Kambing padam tapak kaki. Ya. Okey, baik. Kita kembali balik. Ya. You nampak tak? Ada 4 orang yang dilantik untuk membantu dalam perjalanan hijrah Nabi. Baik, tengok betapa telitinya Nabi. Mari seterusnya kita buka muka surat 137. Okey. Baik, setelah perancangan dibuat, maka apa Nabi buat? Nabi SAW meminta Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tidur di katil baginda, ya, dan menggunakan burdah. Burdah ni maksudnya selimut baginda, ya. Ya. Sejenis kain lah, ya. Sejenis kain yang menyelimuti Nabi selalu guna untuk selimut tidur tu, maka digunakan oleh Sayyidina Ali. Tujuannya apa? Untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Tu dia. Pilih Sayyidina Ali duduk atas katil dan selimut. Bahaya tak? Bahaya. Tapi Sayyidina Ali yakin pada Allah dan sangat taat pada Nabi, buat. Dan Nabi tahu Sayyidina Ali akan selamat. Ya, pakai selimut. Kalau kita lah tahu kata orang nak main bunuh ni, nak bunuh siapa-siapa, kita ganti tempat kawan tu, tutup kepala pula. Takut tak? Takut kan? Selagi orang tak tahu, orang tikam kita mati, lepas tu orang buka baru tahu kata bukan orang yang mereka cari. Rupanya kita yang ganti. Ya, tapi Sayyidina Ali sangat berani, ya, dan dia yakin pada Allah. Baik. Ya. Dengan izin Allah SWT, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Tahun ke-14 kenabian. Okey, tengok betul-betul dalam ni. Ya, Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi. Tutup kepala dia dengan kain selimut Nabi, duduk kat situ. Kemudian Nabi dapat lepas diri. Saya Ustaz tunjuk sedikit animasi macam mana. Nabi dapat pakai ni. Kemudian Nabi dan Abu Bakar pergi ke Gua Sur. Ya, Gua Sur, dan menyembunyikan di sana berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Nampak simple, tapi kamu perasan tak? Gua Sur ni, Madinah, kita kata di depan sana, tapi Gua Sur di belakang sana. Nabi keluar daripada rumah Nabi, sepatutnya pergi terus ke Madinah. Tapi tak, Nabi patah balik mai ke belakang. Madinah di sana, tapi Nabi mai ke belakang. Kenapa? Untuk mengelirukan musuh. Sebab apa? Kalau orang cari Nabi tak jumpa, orang tetap akan cari pergi ke arah Madinah. Sebab Nabi nak berjarah ke Madinah, mestilah cari ke sini.
Tak terfikir oleh orang bahawa Nabi bila keluar pada rumah dia, rumah baginda, pergi ke belakang sana. Sebab bila pergi belakang sana, Nabi tahu orang tak akan cari belah belakang, orang akan cari belah depan dulu. Hebat dah Nabi? Hebat. Mari kita tengok. Ustaz buat sedikit animasi. Ni rumah Nabi. Ustaz besarkanlah kan. Ni Madinah sini. Gua Sur di belakang ni. Nabi keluar dari rumah, Nabi tak pergi ke Madinah, Nabi keluar ke belakang ni, ya. Mari kita tengok. Nabi keluar daripada tu. Kan? Lepas tu Nabi terus pergi ke Gua Sur. Ustaz buat sikit biar nampak faham kan. Okey, tapi kamu tengok. Ni Sayyidina Ali, ni rumah Ustaz Amin ni, plan rumah Nabi. Nah. Kemudian ini adalah Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi. Ya. Macam mana? Bila Nabi duduk kat situ, bila orang kafir ni dah mengepung, ya, wakil-wakil puak-puak ni, kaum-kaum ni nak bunuh Nabi, maka Nabi berdoa pada Allah, maka Allah makbulkan. Mereka seolah-olah tak sedap. Ada yang ulama kata tertidur, ada kata tak sedap, ya. Ada macam tak sedap lah. Maka Nabi keluar. Bila Nabi keluar, ya, macam tadi Nabi keluar, tiba-tiba orang lepas sedap. Kita ni apa jadi? Maka mereka pun terus menyerbu. Ya? Terus serbu. Lepas sedap daripada tidur tu, okey, terus serbu masuk pergi kat Sayyidina Ali. Nasib baik mereka tak bunuh Sayyidina Ali. Mereka buka kepala, tengok-tengok, bukan Nabi SAW. Jadi apa mereka buat? Maka mereka keluar, mereka cari. Mereka cari daripada antara rumah Nabi ke Madinah. Cari. Mereka tak cari ke belakang. Selamat tak Nabi? Selamat. Lama mana Nabi berada di Gua Sur? Selama 3 hari. Ya? Baik. Di sini, ya. Jadi Nabi duduk Gua Sur ni macam tadilah. Saya cerita tadi kan. Okey, baik. Kita kembali. Kemudian yang ketiga, masa bila mereka tengok Nabi dah tak dalam rumah tu, mereka cari di antara rumah Nabi dengan Madinah pun tak ada. Maka mereka pun tawarkan satu tawaran. Apa dia? Tawaran dia, sesiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad, bukan, sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Sonoklah. Ya? Kita tengok 1 ekor unta ni apa dia? Cuba tengok. 1 ekor unta ni, kalau kita bayangkan jika seekor 2,000 pada masa tu. Ya? Jika 1 ekor tu ada 200,000. 200,000 pasal mana satu? Kaya lah, jutawan lah. Jadi mereka memang semua pakat berlumba-lumba cari. Tapi Nabi sembunyi, senyap-senyap, ya, dalam Gua Sur. Mendiamkan diri di situ, senyap selama 3 hari tak keluar. Orang cari dah tak jumpa kan? Ya. Okey, baik. Kemudian Ustaz ringkas ceritanya, ya. Jadi dalam Gua Sur tu pun adalah peristiwa dan adalah orang dah mula ronda di kawasan Gua Nabi tapi tak jumpa Nabi, ya. Baik, itu cerita panjang ceritanya ni, ya. Panjang lagi cerita dia tu. Tapi tak apa, kita kena ringkas-ringkaskan di sini. Okey, kita tengok. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi dalam Gua Sur. Berapa malam? 3 malam dalam Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrikin yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah. Ni Ustaz buat sikit gambar ni. Suraqah ni, dia nampak Nabi, dia tahu dah, dia kata dia dapat dah Nabi, tapi tak berjaya. Allah memeliharanya. Dia nak menghampiri diri dia kepada Nabi, kuda dia jatuh. Akhirnya dia bermohon maaf pada Nabi dan berjanji akan merahsiakan perjalanan Nabi di tempat tu. Dia takkan bagi tahu. Dia kata dia akan balik, dia takkan bagi tahu kepada orang kafir di Mekah bahawa dia jumpa Nabi. Dia takkan bagi tahu. Ya? Sebab dia heran, bila nak dekat dengan Nabi dia jatuh. Dekat dengan Nabi jatuh. Kemudian dia nampak asap. Dia nampak asap yang mengelilingi dia. Ya, dia rasa takut. Maka dia yakin itu adalah Nabi adalah seorang yang benar. Maka dia pun terus memohon maaf pada Nabi dan berjanji nak akan membela Nabi. Kemudian sampai di sini. Setelah melalui perjalanan yang panjang,
dan mencabar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Tengok. Dia. Ni Quba, masjid. Ni Quba di sini. Masjid Nabi dekat dah. Dekat dah. Ulama kata Nabi berada di Quba ni selama 4 hari. Ya. Untuk berehat sekejap, ya. Dekat sangat dah. Baik, kemudian tengok. Ni Masjid Quba. Cantik sekarang ni. Kalau kita pergi ke Madinah biasanya akan menziarahi Masjid Quba ni. Ya, masjid yang pertama dibina. Sekarang cantiklah. Dulu tak secantik macam ni kan. Jadi sekarang dah cantik macam ni, ya. Inilah masjid pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada 12 Rabiul Awal, ingat 12 Rabiul Awal, daripada 27 Safar sampai 12 Rabiul Awal, lebih kurang 15 hari. Ya. Kemudian okey, baik. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Ya, semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini masjid ini dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Negeri Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kita tengok sikit macam mana bila Nabi sampai. Suasana sangat seronok. Naik atas pokok kurma, tengok. Nabi dah sampai, ya. Bangun kan. Betapa seronoknya. Ya. Ni suasana. Ni digambarkanlah dalam lakonan semula lah, ya. Macam mana seronoknya. Kerana penduduk Madinah tunggu lama dah Nabi. Akhirnya Nabi sampai. Kan? Baik. Jadi apabila Nabi sampai, apa Nabi buat? Nabi mempersaudarakan orang yang datang daripada Mekah ke Madinah dengan orang Madinah tu. Nabi persaudarakan. Baik. Jadi pilih. Seorang satu pilih, ya. Dan ada yang tawarkan rumah, ada tawarkan harta, ya. Ada yang tawarkan makanan dan sebagainya. Maka persaudaraan daripada penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Muhajirin Mekah, Ansar penduduk Madinah. Maka bergabung. Maka di situlah Nabi bina satu lagi masjid, iaitu dinamakan sekarang Masjid Nabawi. Ya, masjid inilah tempat pertemuan, perbincangan, perniagaan dan sebagainya yang memakmurkan orang Islam, dan bukan saja orang Islam, semua masyarakat yang berada di situ, Yahudi, Nasrani, ya, kaum bukan Islam yang berada di situ lagi, semua berharap menjadi aman, bergabung untuk mempertahankan Madinah atas didikan dan bimbingan dan kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, seterusnya sekarang mari kita lihat kepentingan peristiwa hijrah. Baik, yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Sebelum ni berada di Mekah, ya, ada sekatan-sekatan dalam nak melakukan ibadah, kena sembunyi-sembunyi. Sekarang apabila berada di Madinah setelah berhijrah, bebas melaksanakan amal ibadah, ya, dan melakukan ajaran Islam yang lain. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Sebelum Nabi datang ke Madinah, di Madinah berlaku pergaduhan, perkelahian, penipuan dan sebagainya, ya. Tetapi apabila Nabi datang, Nabi telah membuat perjanjian-perjanjian bersama kaum yang hidup di Madinah, maka tidak lagi berlaku pergaduhan dan mereka menjadi satu masyarakat yang berbilang kaum atau berbilang bangsa yang bersatu padu, ya, dan hidup aman damai. Kemudian yang ketiga, dakwah dapat disebar secara meluas. Oleh kerana tidak ada orang yang mengganggu Islam, tidak ada orang yang berniat jahat terhadap Islam ketika itu, maka Nabi bebas menghantar para sahabat yang bijak-bijak, yang pandai-pandai untuk sebarkan Islam di sekitar Madinah, bahkan luar daripada kawasan Madinah. Nampak tak? Ya, tidak ada gangguan lagi. Jadi sehingga kan agama itu tersebar sampai kepada kita sekarang. Ya? Bukan kata pada masa itu saja dan sampai sekarang. Yang kedua, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Apabila dah Nabi dapat menyatu padukan
kaum-kaum yang bertelaga dapat menjadikan rakyat ataupun masyarakat yang hidup di Madinah tu bersatu padu. Jadi orang takut, musuh takut nak serang Madinah, nak kacau Madinah, sebab aman damai berkat kepimpinan Nabi SAW. Ya. Kemudian maksudnya membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah. Nak tunjuk kepada kita bahawa bagaimana perancangan Nabi, ya, dalam nak menyebarkan, dalam nak berhijrah tu sudah terbukti kepada kita bagaimana bijaksananya Nabi, bagaimana perancangan Nabi melantik beberapa orang yang penting untuk menunjuk jalan, ya, siapa nak bagi maklumat, kemudian bagaimana jalan yang Nabi ambil, ya. Semua ini membuktikan kepada kita bahawa kebijaksanaan seorang pemimpin, kebijaksanaan seorang pendakwah hingga dapat memajukan Islam. Itulah kita mengambil contoh daripada sikap dan sifat Nabi SAW. Ya? Baik, seterusnya mari kita lihat iktibar peristiwa hijrah. Ni bagaimana dia menulis surat kepada sahabat dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabatku Mariah, saya ingin berkongsi maklumat dengan kamu tentang iktibar daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Antaranya termasuklah kita hendaklah mencontohi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Apa dia? Iaitu yang pertama, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Kita melihat bagaimana kesungguhan Nabi, ya, melakukan penghijrahan daripada Mekah ke Madinah, sanggup menghadapi kesusahan, berliku-liku jalan, berliku-liku, dan sanggup menghadapi bahaya untuk semata-mata mematuhi perintah Allah dan sampai ke Madinah. Yang kedua, iaitu membuat perancangan teliti sebelum melakukan sesuatu perkara. Tadi Ustaz dah sebut tadi kan, bagaimana Nabi mengatur siapa yang nak menunjuk jalan, siapa yang nak akan bagi maklumat, siapa bawa makanan, siapa yang nak padam tapak kaki. Semua ni perancangan yang teliti yang ditunjukkan oleh Nabi. Sama juga kita kalau nak berjaya perlu mempunyai perancangan yang teliti. Ya? Kemudian tenang dan tabah menghadapi cabaran. Bagaimana Nabi menghadapi cabaran dengan tenang, walaupun bahaya ada, tapi Nabi tetap tenang dan tabah dan yakin bahawa pertolongan Allah ada bersama-sama. Sama dengan kita. Dengan kita apabila timbul sesuatu perkara, kita hadapinya dengan tabah dan tenang. Jangan gelabah. Ya? Kita terus menghadapi masalah itu dengan sebaik mungkin. Insya-Allah ada kesenangan ataupun ada penyelesaiannya nanti. Baik. Yang ketiga, yang keempat, menjadi sahabat yang menghormati dan saling membantu. Bagaimana sifat Sayyidina Abu Bakar yang menemani Rasulullah dalam berhijrah, sanggup berkorban, ya, sanggup menempuh bahaya bersama dengan sahabatnya iaitu Nabi SAW. Ya, begitu juga Nabi sanggup menjaga, sanggup beriringan dengan sahabatnya iaitu Sayyidina Abu Bakar untuk bersama-sama mengharungi kesusahan. Kita pun macam tu juga. Saling kita hormati rakan kita, saling tolong menolong dengan kawan-kawan kita. Bukan ada orang lain lagi nak. Kalau kita sakit, kawan juga yang akan bantu kita. Kalau kita susah, jadi kita kena saling tolong menolong. Dan seterusnya, ya, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keridhaan Allah. Bagaimana Nabi sanggup mengorbankan masanya, sanggup mengorbankan tenaganya demi semata-mata nak memenuhi keridhaan Allah. Allah perintah, suruh buat, Nabi buat. Walaupun susah, kerana nak mencari keridhaan Allah. Dan apabila Nabi sanggup demikian, maka Allah akan membantu Nabi. Sama juga dengan kita. Ya? Kalau kita ruangkan masa kita untuk melakukan solat, berzikir, membaca Quran, ruangkan semata-mata nak mencari keridhaan Allah. Apabila Allah redha kepada kita, segala urusan kita menjadi mudah dan sudah pasti syurga akan menjadi milik kita. Baik. Dan yang terakhir, berusaha memperbaiki diri. Seterusnya, yang terakhir sekali, berusaha memperbaiki diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Bagaimana Nabi daripada Mekah yang tidak menerima Islam lagi, ya? Dan dengan perintah Allah SWT, maka Nabi berhijrah, merubah tempatnya tu ke satu tempat yang baru, maka Islam dapat dikembangkan dengan lebih baik masa ketika itu. Ya? Sama juga dengan kita, daripada sikap buruk kita perlu berubah. Selalu sembahyang subuh lambat, satu hari kita cuba percepatkan lagi, sembahyang awal lagi. InsyaAllah kita akan rasa perubahan dalam kehidupan kita. Sama juga daripada malas, kena berusaha rajin. Daripada malas buat kerja sekolah, berusaha untuk siapkan juga kerja sekolah. InsyaAllah
Allah akan mudahkan urusan kita dan pasti kejayaan milik kita. Itu yang ditunjukkan oleh yang dapat kita ambil intipati ataupun hikmah daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Lepas tu akhir sekali dia kata apa? Sahabatku, semoga kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. Wassalam. Habis kisah kita, iaitu pelajaran hijrah membawa rahmat, bahagian yang kedua dengan Islam tahun 5. Ya. Jadi mari kita tengok sedikit ujian. Kita uji pengetahuan kita tentang apa yang telah Ustaz sampaikan. Okey, sedia semua? Okey, sediakan buku. Macam biasa, sediakan buku. Catat soalan 1, soalan 2, soalan 3 sampai seterusnya. Dan kita letakkan jawapan A ke, B ke ataupun C. Tengok. Ya? Okey, baik. Sedia semua? Jom kita menjawab soalan. Soalan pertama, siapakah yang menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Mekah? A. Umar Al-Khattab, B. Ali bin Abu Talib, C. Abu Bakar As-Siddiq. Soalan kedua, siapakah yang dilantik Nabi sebagai penunjuk jalan yang jarang dilalui ke Madinah? A. Abdullah bin Uraiqid, B. Abdullah bin Abu Bakar, C. Asma binti Abu Bakar. Kalau cepat sangat, kamu pausekan video ni ya. Yang ketiga, apakah tugas Abdullah bin Abu Bakar dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW? A. Mendapatkan maklumat, B. Menghantar makanan, C. Menunjuk jalan. Yang keempat, siapakah yang tidur di katil Nabi Muhammad SAW bagi mengelirukan musuh? A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Ammar bin Yasir, C. Ali bin Abu Talib. Yang kelima, berapa harikah Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Thur? A. 6 hari, B. 4 hari, C. 3 hari. Yang keenam, apakah tawaran kepada orang yang berjaya menemui dan membunuh Nabi Muhammad SAW? A. 100 ekor kambing, B. 100 ekor unta, C. 100 ekor ayam. Yang mana jawapannya? Soalan yang ketujuh, siapakah lelaki yang cuba menangkap Nabi SAW ketika dalam perjalanan ke Madinah? A. Abdullah bin Abdul Muttalib, B. Suraqah bin Malik, C. Ubay bin Ka'ab. Soalan ke-8, Nabi telah membina masjid pertama. Apakah nama masjid tersebut? A. Masjid Nabawi, B. Masjid Qiblatain, C. Masjid Quba. Soalan 9, bilakah tarikh Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah? A. 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, B. 12 Rabiul Akhir tahun ke-14 kenabian, C. 12 Rabiul Awal tahun ke-10 kenabian. Berikut adalah kepentingan hijrah dalam Islam kecuali, ingat kecuali ya. A. Masyarakat Madinah menjadi kucar-kacir, B. Agama dapat disebarkan dengan lebih meluas, C. Negara Madinah digeruni musuh. Ke-11 yang terakhir, berikut adalah iktibar daripada hijrah Nabi SAW kecuali A. Membuat perancangan teliti sebelum melakukan sesuatu, B. Tabah dan sabar dalam menghadapi ujian, C. Berputus asa dalam melakukan sesuatu. Catat jawapan kamu. Sekian daripada Ustaz, setakat itu dulu. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kamu semua. Selamat berjaya, selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.